Okey, yang seterusnya saya akan menyambung kepada poin F, iaitu spesifikasi produk. Yang pertama adalah user and customer ataupun pelanggan. Yang seperti kita tahu bahawa pelanggan merupakan penunjang utama dalam suatu perniagaan. Tanpa pelanggan, perniagaan tidak dapat berkembang dengan baik. Bagi produk kami ni, kami memang menitik beratkan tentang pelanggan dari segi kepuasan, dari segi keselesaan dan juga keselamatan pelanggan. Jadi untuk yang produk kami pun kami menitik beratkan pelanggan akan sentiasa menerima maklum balas ataupun komen daripada pelanggan, supaya kami dapat membuatlah pembaruan dan terhadap produk kami dan terusnya memberikan keselesaan kepada pengguna. Kedua adalah performance prestasi. Dalam penghasilan satu produk, tentu prestasi memakan peranan yang besar kerana pelanggan akan mengambil prestasi satu produk sebelum membelinya. Oleh itu, produk kami menentukan produk ini dengan manajemen yang baik, bagi memenuhi kepuasan pelanggan. Kerana produk kami ini mudah untuk digunakan, kita dan berkualiti dan dijual dengan harga yang berpatutan untuk pelanggan semua. Yang ketiga adalah maintenance penyelenggaraan. Seperti yang kita sudah maklum, setiap alatan, mesin dan sebagainya memerlukan penyelenggaraan supaya mesin dan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa ada kerosakan. Bagi produk kami ini, kami mengalakkan kepada pengguna mungkin untuk mereka membuat penyelenggaraan sebanyak sebulan sekali ataupun paling kurang pun setahun sekali, bagi memastikan automatic control ni berjalan dengan lancar. Selain itu juga penyelenggaraan ini bergantung kepada kegunaan. Jika kerap dia digunakan, perlulah untuk membuat penyelenggaraan supaya tidak berlaku banyak kerosakan. Antara perkara penting yang perlu dikenali adalah seperti sistem elektrik, tight pressure pump yang terdapat pada produk kami ini, supaya untuk mengelakkan kepada berlaku kerosakan yang buruk. Jadi perlulah kepada penyelenggaraan ini. Yang keempat adalah pertanian hutan. Untuk produk kami ini produk ni kami ada tempoh masa lah untuk menyiapkan produk kami ni. Lagi produk kami hanya memerlukan selama 4 minggu untuk memastikan produk kami daripada peringkat awal sehinggalah peringkat akhir, iaitu sampai ke tangan pengguna. Untuk yang masa ni kami memang menitik beratkan keselesaan ataupun kepuasan terhadap produk kami, dan supaya pengguna tidak pengguna berpuas hatilah terhadap produk kami. Yang seterusnya adalah komputer pesaing. Dalam menghasilkan produk automatic dispenser turbo ni, kami telah membuat kajian terhadap produk yang sedia ada yang telah dipasarkan, supaya kami tidak mewujudkan pesaing yang banyak. Justru itu kami telah mendapat idea-idea, kami memperbaharui idea-idea yang sedia ada supaya produk kami ini tidak banyak pesaing dengan produk lain. Dan justru itu kami sentiasa terbuka menerima komen-komen ataupun cadangan daripada pelanggan. Untuk kami buat penambahbaikan dari semasa ke semasa lah, untuk memastikan produk kami ini menjadi pilihan utama pelanggan kami. Yang keenam adalah environment keselamatan. Dalam mengancam penghasilan produk kami, kita mengambil juga tentang fiskanya kepada keselamatan. Bagi produk kami telah membuat keputusan dan menggunakan bahan-bahan yang tidak mencemarkan dan membebaskan alam kita. Bahan yang kami pilih adalah
pipe PVC polyethylene chloride, dan di mana pipe ini pun adalah pipe yang mempunyai sifat yang tahan lasak, ringan, dan kosnya juga agak murah dan sesuai untuk digunakan oleh pengguna. Dan juga kesannya dia, bahan ini juga telah tidak mendatangkan kesan negatif terhadap lakitak, juga sama untuk digunakan oleh pengguna sendiri. Yang ketujuh adalah nilai estetika. Bagi produk kami ni, kami menetapkan tentang nilai estetika yang terdapat dalam produk kami ini. Seperti yang kita tahu bahawa produk sedia ada memang dah banyak sama. Cumanya untuk produk kami ini, kami telah menambah beberapa fungsi yang lain daripada produk sedia ada, iaitu kami telah menambah pengesan automatik yang mana dia akan menekan pergerakan, dan automatik dia akan melepaskan semburan dari mesin penyembuhan itu sendiri. Jadi mesin ini pun juga dia telah akan dapat mengurangkan risiko daripada penyakit kolesterol mesin. Itu juga untuk mesin ini pun juga telah untuk mesin guna dan mudahlah untuk pengguna itu menggunakan tanpa perlu pada sentuhan untuk mengeluarkan cairan basmi penguat itu sendiri. Dan selain itu juga peralatan yang kami buat ini adalah mudahlah untuk dicari dan dihasilkan untuk pengguna sendiri. Yang ke-8 adalah standard dan term. Bagi setiap pada bahan yang digunakan, sememangnya kami menggunakan atau mengikutlah syarat-syarat POI yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna tersebut, supaya kita tidak berlaku apa-apa kepada pengguna sendirilah. Untuk yang ini pun kami mengikut standard yang adalah ditetapkanlah oleh badan-badan keselamatan terhadap bahan-bahan yang kami gunakan, supaya sepanjang penggunaan kepada pengguna itu selamat dan tidak mendatangkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang kualiti dan ketahanan. Berkaitan dengan kualiti, bagi produk ini mempunyai kuantiti yang baik kerana hasil dihasilkan dengan bentuk bahan-bahan berkualiti seperti PVC pipe yang mempunyai siri bertetapan piawaian yang sepatutnya. Selain itu, dari segi pemilihan barang juga amat diutamakan mengikut beberapa ciri kekuatan, kelenturan, kelembutan dan kerapuhan bahan-bahan yang dipilih. Itu bagi ketahanan adalah kurang sedikit kerana bersesuaian dengan ciri-ciri bahan tersebut, iaitu PVC yang boleh menerima dan menampung beban terlebih berat daripada PVC itu sendiri. Disebabkan sifat PVC yang lembut dan kenyal, ia juga mempunyai daya tahan yang kurang perlu diperbaiki bagi menambah baik. Terusnya, ergonomi. Produk ini sememangnya tidak memerlukan banyak pergerakan seperti duduk, berdiri dan sebagainya, kerana pergerakan yang diperlukan hanya berjalan untuk melepasi automatic stabilizer door yang telah disediakan. Tinggi produk ini juga sememangnya akan melebihi tinggi kebiasaan pengguna, supaya pengguna melepasi pintu ni tidak perlu bermongkok atau menunduk kepala. Sememangnya ia mempunyai sistem ergonomi yang baik. Seterusnya, kos. Kos bahan langsung adalah komponen utama daripada keseluruhan kos produk bersama kos buruh berlangsung dengan overhead pembuatan. Walaupun tidak ada kos penjagaan yang dapat ditetapkan disebabkan perubahan dalam amalan pengurusan dalaman dan faktor pasaran luar, kos bahan langsung mungkin mengalami lebih banyak turun naik dari perubahan keadaan pembelian dan kawalan pembuatan berterusan. Memandangkan
ketidakpastian kos pembuatan yang dipengaruhi oleh pembeli bahan dan proses pengeluaran. Perniagaan sering menetapkan kos yang dirancang atau diharapkan produk ini dengan menggunakan sistem penempatan kos standard. Kos yang dibelanjakan dalam proses projek ini adalah seperti berikut. Antara bahan-bahannya lah pipe PVC yang berukuran 3 inci, T elbow 90 darjah, end cap, mist nozzle, watering tube hose, power pump, bateri 12 volt, tangki dan litar elektronik. Semuanya berjumlah RM196.90. Kemudian terdapat kos upah yang projek ini mengambil masa 21 jam, lebih kurang dalam 3 hari untuk menghasilkan, dan kos per jam untuk menghasilkannya lah RM6, jumlah RM126. Terdapat juga kos overhead iaitu elektrik dan air. Secara keseluruhannya, kos pengurusan produk ini adalah seperti berikut, ialah RM337.50. Seterusnya adalah size, weight, shape, iaitu saiz, berat dan bentuk. Produk ini mempunyai saiz yang sesuai kehendaknya pengguna dan tidak terlalu besar bagi kegunaan pengguna. Anggaran saiz bagi produk ini ialah berukuran 2.02 meter dan lebar 1.67 meter. Bagi produk ini dihasilkan dengan pipe PVC, iaitu merupakan produk utama sememangnya mempunyai anggaran berat iaitu 9 hingga 10 kg lah untuk produk ini. Produk ini juga adalah bentuk seperti gerbang pintu biasa yang terdapat di bangunan, cuma saiz dan berat sedikit berbeza berbanding dengan pintu sedia ada. Ini ialah proses pembuatan, iaitu proses pembuatan bahan ini memangnya telah sedia ada kerana pipe PVC telah terdapat di pasaran atau kilang atau kedai barangan pipe sahaja. Bagi proses pembuatan buat ini memerlukan penyambung atau pengikat seperti type bagi menyambung soket pipe yang bersesuaian. Bagi menyokong pipe tersebut pula, kita memakai gam pipe bagi menguatkan agar tidak mudah tercabut lah. Seterusnya ialah pemilihan bahan. Bagi menghasilkan produk ini, beberapa aspek seperti kekuatan, ketahanan, kerapuhan dan kelenturan produk ini. Pipe PVC bahan utama untuk menghasilkan automatic sanitasi door. Jadi aspek-aspek tersebut kepentingan untuk memilih pipe PVC yang berkualiti dan selamat untuk dijadikan untuk digunakan oleh pengguna, tidak memberi kesan yang tidak baik kepada pengguna. Seterusnya kuantiti lah. Seperti yang kita tahu, kuantiti ada lebih bagus daripada kuantiti. Oleh itu kami telah menyiasatkan sebanyak 22 buah automatic sanitasi door sahaja. Hari ini kerana produk ini dihasilkan adalah, maka kuantiti produk akan menjadi rendah kalau kita menghasilkan kuantiti yang banyak dalam satu masa. Seterusnya limitation ataupun batasan. Batasan yang telah dikenalpasti adalah pencarian bahan yang sesuai mengikut keperluan yang boleh menjadikan produk dipanggil sebagai seberguna. Yang dikenalpasti menjadi batas adalah PVC pipe lah. Barang ini sukar dicari pada situasi COVID-19 kerana sering kehabisan stok. Seterusnya kita masuk kepada produk life ataupun warranty. Produk ini mempunyai warranty selama 6 bulan lah, setelah ujian dijalankan dalam tempoh tersebut. Seterusnya produk ini produk in market lah ataupun pasaran. Sebelum menghasilkan produk ini,
pihak kami mengenal pasti produk sedia ada di pasaran. Berdasarkan produk sedia ada tersebut, pihak pengeluar mengenal pasti apa yang perlu dipertingkatkan atau diinovasikan supaya produk ini dihasilkan akan dapat memenuhi keperluan pelanggan lah. Saja. Dan saya seterusnya, saya Muhammad Faris akan terangkan pemilihan konsep idea lah. Jadi sebelum pemilihan konsep idea yang sebenar, terdapat 3 lakaran idea yang telah dibuat untuk automatic sanitizer door ni, di mana setiap lakaran ini diinovasikan bagi mendapatkan idea yang paling terbaik. Konsep idea yang dibuat adalah berbentuk pintu ataupun gerbang supaya orang dapat melaluinya. Jadi kita ambil konsep ni daripada pintu yang kita lalu setiap hari yang kita gunakan. Jadi mengapa tidak kita menggabungkan sanitasi bersama dengan pintu yang kita lalu, di mana kita, when we pass through the door and the bacteria has died lah. Okay, jadi kita gunakan contoh lakaran pertama ni, di mana kita buat seperti rumah kecil. Ya, ada sensor di hadapan, motion sensor, dia detect pergerakan. Kita masuk, cecair akan sembuhkan cecair pembasmi kuman daripada tangki dan pump. Dan bila kita keluar, InsyaAllah 99% daripada bakteria di badan kita telah pun mati tanpa memerlukan apa-apa sentuhan lah. So contactless ni selaras dengan kehendak KKM lah. Contactless, jangan ada sentuhan, jangan ada kontak antara benda yang selalu kita sentuh. Dan lakaran kedua pula, kita lihat, kita inovasikan, kita upgradekan lagi, di mana kita mengurangkan kos. Bila kita membuat lakaran idea pertama ni, kos akan jadi lebih mahal kerana lebih banyak barang nak digunakan. Jadi kita cut kos dengan menggunakan pipe PVC saja. Ya, kita gunakan pipe PVC. Jadi bila kita guna pipe PVC lebih murah lah, lebih murah, lebih ringan, lebih kecil dan mudah dibawa di mana-mana saja, mudah diselenggara juga. Okey. Tapi di sini kita lihat banyak menggunakan soket sambungan. Bila banyak sambungan, banyak lagi kos yang digunakan untuk beli soket penyambung pipe. Jadi lakaran idea ketiga ni adalah kita mengurangkan penggunaan soket, di mana kita hanya menggunakan T soket dan juga elbow saja, dan juga PVC cap lah. Jadi lebih jimat, lebih murah dan fungsi yang sama. Kita tukar tank tadi kepada battery sprayer pump lah, sebab dia 2 in 1, ada tank dalam, ada pump dalam. Kalau macam ni ada pump dan tank saja berasingan, macam ini sekali. So lebih jimat, lebih mudah untuk diselenggara. Jadi berikutan daripada itu, reka bentuk produk lengkap pun dapat dihasilkan lah. Setelah perbincangan antara ahli kumpulan, dapat kami simpulkan bahawa ini adalah reka bentuk yang paling sesuai sekali untuk kami gunakan bagi menghasilkan produk ni lah. So dekat sini kami perincikan penggunaannya dan fungsi produk tersebut lah, seperti elbow socket, motion sensor dan semua kegunaannya ada tertulis di sini. Dan ini adalah pandangan depan dan sisi ya. Okey, kemudian kita lihat lukisan kecitraan di mana reka bentuk ni kita translate, kita terjemahkan dalam bentuk drawing computer aided drawing lah. Kami gunakan AutoCAD. So kita ada assembly drawing, exploded, detail drawing, dan juga kita ada kita ada section view. Jadi ini adalah assembly drawing. Kecil sikit, assembly drawing. Okay, assembly drawing, pandangan atas, depan, sisi dan juga ISO lah. Kemudian kita ada pandangan section view ni, ada section keratan AA daripada sini, section AA. Kita keratan ni kita nampak lah macam mana sambungan di dalamnya. Hose ni disambungkan ke mana, ke mist nozzle. Kemudian sensor disambungkan ke wire dan dikenekkan dengan battery sprayer pump. Ini adalah motion sensor motion sensor. Ini adalah mist nozzle. Dan ini adalah battery spray, ini high pressure water pump lah, yang duduk dalam battery spray ni, tangki ni. Dan yang kosong ni adalah tangki untuk mengisi cecair itulah. Kemudian ni adalah exploded drawing, di mana kita melabelkan setiap part-part yang ada pada produk tersebut, dan kita tuliskan berapa kuantiti yang nak digunakan supaya mudah untuk production, untuk menghasilkan produk tersebut lah. So ni adalah bilangan berapa bilangan part yang kita perlukan, berapa banyak.
Dan ini adalah detail drawing. Ini adalah rangka pintu tu lah, top frame, side frame dan juga sub frame lah. Kita perincikan segala ukuran dan juga lubang-lubang yang perlu ditebuk. Di sini pula adalah perincian PVC cap dan elbow socket, tapi tak perinci sangat, kami beri raw size saja sebab ini dibeli kita beli daripada kedai lah, kita tak produce benda ni, so kita tak perlukan detail punya measurement lah. Ni pun sama, T-socket, cuma T-socket kita perincikan cuma lubang saja dan juga ukuran raw size lah, sebab kita akan tebuk lubang untuk masukkan hose dan wayar lah. Jadi sini pula adalah mist nozzle punya drawing. So mist nozzle pun kita beli, jadi kita tak perincikan sangatlah ukurannya, kita sebagai raw size saja. Mist nozzle ni yang kita gunakan untuk sembuhkan cecair pembasmi kuman tu. Dan ni adalah motion sensor lah. Ni pun kita beli, kita tak produce, kita beli. Ini ukuran dia lah, top, front dan dengan side lah. Dan juga ini adalah terakhir sekali, detail terakhir adalah battery sprayer pump lah, di mana kita menggunakan battery sprayer pump ni untuk menyimpan cecair pembasmi kuman. Kemudian di dalam ni terdapat high pressure water pump yang akan mengepam cecair tersebut kepada nozzle, dan nozzle akan spraykan lah kepada orang yang lalu tu, dan dikuasakan dengan bateri 12 volt. Kalau tak silap saya 12 volt. Bateri ni agak besar lah, kalau 12 volt ni boleh tahan lama lah ni bateri dia. Ni adalah high pressure water pump lah, kalau kita dapat tengok high pressure water pump ni di sini. Jadi itu sajalah daripada saya. Kemudian kalau kita tengok sini ada house of quality lah. House of quality ni di mana kita letak weightage assign to the relationship dan juga competitor. Kita ada durability body, affordable design, practical, low labor, high percentage of success to get quality sampling and after sales service. Kemudian dilawankan dengan controller factor, automatic sensor, hard material, body sanitizer, timer, sanitizer nozzle, stir roller dan free service 12 month warranty dan patent. So kita tengok kat sini weightage dan competitor dia, weightage dia satu semua. Competitor dia satu dan weightage adalah 533555553. Dan kita labelkan kat sini lah dengan memberikan dia ni 5 untuk ni 5. Dia berlawan, practical berlawan dengan automatic sensor, low labor pun berlawan dengan ni. So dapatlah markah di bawah ni. Ni adalah markah ni lah. Kemudian ni adalah catagan lah. Catagan ni di mana kita ni yang merah ni adalah tempoh perancangan dan kuning ni adalah tempoh masa sebenar lah. Jadi kita boleh lihat lah cadangan idea ni. 5 produk idea ni dibuat dalam seminggu, perbincangan dibuat seminggu, saringan pemilihan dalam seminggu, dan penyediaan penyataan masalah adalah 2 minggu lah. Kita lari schedule sikit. Dan kita pemilihan idea 1 minggu, pembetulan skop produk 2 minggu, lari schedule terlebih 1 minggu. Kemudian pengumpulan data sepatutnya seminggu, dibuat 3 minggu. Ya. Pengenyediaan spesifikasi juga seminggu, tapi dibuat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu lebih kurang. Penghasilan lakaran produk 1 minggu, penghasilan house of quality 2 minggu terlebih 1 minggu. Penghasilan lukisan AutoCAD lebih 3 minggu, patutnya 2 minggu tapi ni dah 5 minggu termasuk cuti semester. Kemudian pembelian peralatan ni dalam tak sampai 2 minggu sebenarnya, beberapa hari saja. Dan proses pembinaan produk ni patutnya 3 minggu tetapi dihasilkan dalam 4 minggu lah, terlebih sehari. Proses kemasan hanya seminggu, pengujian hanya 2 minggu, laporan penuh produk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu, penghasilan poster 2 minggu dan juga pembentangan akhir pada hanya 1 minggu sajalah. Hanya 1 hari sebenarnya, tapi di dalam minggu yang ke-13. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.